Hai murid-murid, saya Cikgu Hamidah, Cikgu Sejarah anda untuk hari ini. Dan topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah berkaitan satu formula untuk mengemukakan jawapan bagi soalan kebat. Sekarang kita rujuk slide ya anak-anak. Kita lihat objektif pembelajaran dulu. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti tema dan kata kunci soalan kebat. Yang kedua, memahami cara menggunakan carta 3T 9P 1K. Yang ketiga, mengenal pasti arah soalan iaitu PICC. Yang keempat, mengenal pasti isi untuk menjawab soalan kebat. Dan yang kelima, memahami cara menjawab soalan kebat mengikut teknik iCune. Pernahkah anda berehat-rehat atau berkelah di tepi sungai? Jom kita bayangkan kita berada di tepi sungai. Kita nampak apa ya anak-anak? Sudah tentu kita nampak air. Yang kedua, pokok. Yang ketiga, sampan. Dan mungkin juga bahagian penampang. Kemudian mungkin juga kita nampak rakit dan juga perahu. Dan di dalam sungai kita akan nampak ikan. Okey? Yang seterusnya. Yang pertama kita lihat format pentafsiran tingkatan 1, 2 dan 3. Subjek sejarah dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu yang pertama, bahagian A. Bahagian A terdapat 30 soalan objektif aneka pilihan. Bahagian A ini, murid-murid dikehendaki menjawab semua soalan. Peruntukan markah adalah 20 markah. Bahagian kedua. Bahagian kedua ini, bahagian B. Terdapat 4 soalan struktur yang mengandungi 3 ataupun 4 pecahan soalan. Murid-murid diwajibkan menjawab kesemua soalan dan markah yang diperuntukkan adalah 10 markah bagi setiap soalan. Ini bermakna 10 markah diperuntukkan di bahagian B. Yang seterusnya bahagian 3. Bahagian 3 ini adalah bahagian C. Terdapat 4 soalan esei pada bahagian C. Murid-murid dikehendaki memilih mana-mana 2 soalan esei untuk dijawab. Setiap soalan esei diperuntukkan markah 20. Ini bermakna 40 markah diperuntukkan di bahagian C. Yang kedua, masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas pentafsiran sejarah tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 ini adalah 2 jam. Yang ketiga, murid-murid juga perlu menyiapkan tugasan sejarah yang memperuntukkan 20 markah dalam pentafsiran tingkatan 3. Baik, yang seterusnya kita tengok bahagian B pula. Bahagian B adalah arah soalan bahagian B, iaitu soalan struktur. Dan bahagian C, soalan esei. Soalan struktur adalah 10 markah dan soalan esei adalah 20 markah. Kemudian yang ketiga ada 4 arah soalan. 4 arah soalan ini adalah terdiri daripada aras pengetahuan. Contoh soalan arah pengetahuan. Apakah maksud tamadun mengikut pendapat Ibnu Khaldun? Okey. Yang kedua, soalan bahagian kedua ini adalah soalan aras pengetahuan ataupun soalan kebat fakta. Contohnya, senaraikan 4 ciri tamadun. Contoh yang kedua, senaraikan 4 kesan penjajahan Jepun ke atas tanah Melayu. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah soalan kebat. Masuk dalam kategori cadangan. Contoh soalan, jelaskan usaha-usaha untuk melestarikan sungai. Contoh yang kedua,
Jelaskan kepentingan sungai pada hari ini. Contoh yang ketiga. Apakah tindakan anda jika melihat seseorang membakar bendera Malaysia? Berikan alasan anda. Contoh yang keempat ialah soalan iktibar ataupun soalan cabaran. Okey, soalan cabaran ini adalah aras aplikasi iaitu soalan kebat. Contoh soalan kebat yang pertama. Sejauh manakah pendidikan boleh melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme? Buktikan. Contoh yang kedua, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, adakah pemilihan pinggir sungai masih relevan untuk dijadikan pusat pentadbiran kerajaan? Bincangkan. Baik, sekarang cikgu akan kongsi dengan anak-anak berkaitan dengan satu formula untuk menjawab soalan kebat fakta dan juga soalan kebat bagi soalan sejarah, terutamanya soalan sejarah bahagian B dan juga bahagian C tadi. Baik, formula ini cikgu beri nama 3T 9P 1K. Baik, cikgu terangkan satu persatu. 3T maksudnya 3 tema. Tema yang pertama ialah tema ekonomi. Tema ekonomi ini terdiri daripada 3 isi utama, iaitu cikgu namakan P1 iaitu pertanian, P2 ialah perdagangan, P3 adalah pelancongan. Kemudian tema yang kedua iaitu tema politik. Tema politik ini terdapat ada 4 P. P yang pertama adalah perundangan. P yang kedua iaitu pentadbiran. P yang ketiga pelan pembangunan. Dan P yang keempat adalah pertahanan. Tema yang ketiga ini adalah tema sosial. Tema sosial ada 2 P dan 1 K. Okey, P yang pertama adalah pendidikan, P yang kedua adalah prasarana dan 1K adalah keselamatan. Jadi terdapat semuanya 9P. Sebab itu formula ini cikgu namakan 3T, 9P dan 1K. Dan yang seterusnya, cikgu terangkan kepada anak-anak berkaitan dengan PICC. PICC adalah aras soalan bagi setiap soalan bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian B tadi iaitu soalan struktur dan juga bahagian C adalah soalan esei yang anak-anak perlu menjawab kedua-dua soalan ini. Baik, P maksudnya aras soalan, aras pengetahuan. I adalah iktibar. Jadi apa-apa yang kita belajar dalam subjek sejarah, kita perlu ambil iktibar. C yang pertama adalah cadangan. Jadi ada soalan untuk dibincangkan atau pelajar diminta mengemukakan pandangan, itu dikatakan soalan cadangan. Dan C yang kedua adalah soalan cabaran. Baik, soalan cabaran adalah soalan yang paling tinggi arasnya. Jadi setiap aras soalan anak-anak boleh menggunakan kaedah 3T 9P 1K tadi untuk menjawab soalan bahagian kebat dan juga kebat fakta. Sekarang cikgu terangkan teknik menjawab soalan kebat fakta dan kebat mengikut teknik iCun. Formula untuk di sini cikgu kongsikan formula untuk mengarang esei bagi mendapatkan sekurang-kurangnya 5 markah. Contoh ya anak-anak, mengapakah tamadun awal manusia bermula di lembah sungai? Contoh, cikgu ambilkan P1. P1 adalah pertanian.
Kemudian bahagian contoh pula, contoh padi dan jagung. Huraian iaitu air dan protein. Kemudian untuk minum, mandi, cuci pakaian dan memasak. Dan nilai iaitu bijak menggunakan sumber alam. Daripada teknik iChun ini, pelajar-pelajar boleh menggabungkan ke 5 I, C, H, U, N dalam bentuk ayat. Dan akhirnya anak-anak akan mendapat satu karangan lengkap ataupun satu esei lengkap yang boleh disemak dan mendapat markah penuh. Sekarang kita sama-sama lihat bagaimana latihan mengarang esei yang telah dihasilkan selepas menggunakan teknik iChun. Baik, ayat yang pertama. Kawasan sungai dipilih kerana terdapat tanah pamah yang subur dan sesuai untuk pertanian. Baik, di situ kita telah menggunakan P1 iaitu pertanian sebagai isi yang pertama. Okey, di situ kita sama-sama dapat lihat di tanah pamah ada satu tanda right. Maksudnya di situ pelajar sudah mendapat satu markah. Kemudian perkataan pertanian ada satu tanda right. Di situ dapat satu markah. Kemudian diikuti oleh ayat contohnya menanam padi. Okey, ikut teknik iChun tadi isi dah ada. Kemudian yang kedua C contoh tanam padi, dapat lagi satu markah. Kemudian kita sambung. Sungai membekalkan sumber protein. Okey, ini ayat huraian. Okey, ayat huraian tapi protein tu dapat markah. Untuk kita, okey, sambung untuk kita, contoh ikan dan udang. Okey, dapat dua lagi markah Protein satu markah, contoh ikan satu markah. Kemudian kita sambung lagi ayat tadi Air sungai untuk kegunaan harian. Okey, kegunaan harian dapat lagi satu markah. Seperti minum. Okey, ini contoh dapat lagi markah. Seperti minum, mandi dan memasak dapat lagi satu markah Kemudian sungai juga sistem perhubungan ataupun pengangkutan. Okey, di sini anak-anak akan mendapat satu markah lagi. Nak sambung lagi Zaman tamadun awal, contohnya mereka mencipta sampan dan rakit. Okey, ini contoh yang terdapat di sungai itu sampan, dapat lagi satu markah. Mereka bijak menggunakan sumber alam yang ada di sekeliling mereka. Okey, jadi bijak mewakili nilai. Jadi cukuplah lengkap satu teknik iChun. Jadi dapat kita tengok dapat berapa markah. Pamah satu markah, pertanian satu markah, padi satu markah, protein satu markah, ikan satu markah, harian satu markah, minum satu markah, perhubungan satu markah, sampan satu markah dan yang terakhir adalah bijak satu markah. Jadi di sini anak-anak sudah dapat 10 markah. Jika soalan tersebut diperuntukkan 8 markah, jadi anak-anak akan mendapat 8 markah penuh jika anak-anak mengikut teknik iChun. Okey, seterusnya cikgu kongsikan satu lagi contoh berkaitan dengan penggunaan teknik iChun ketika menjawab soalan kebat ataupun soalan kebat fakta. Jadi kita rujuk peta anak-anak. Peta ini peta berkaitan dengan kedudukan pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Okey, ini peta Tanjung Pelepas. Dilabelkan di situ Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, sekarang kita tengok apakah soalannya. Mengapakah PTP iaitu Pelabuhan Tanjung Pelepas dibina di kawasan tersebut? Baik, gunakan pengetahuan dan pendapat anda. Jadi markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey anak-anak, ini soalan contoh soalan kebat Baik, sekarang kita tengok contoh jawapan, contoh skrip jawapan mengikut teknik iChun. Okey.
PTP dibina di kawasan tersebut kerana sungai sesuai untuk dijadikan pusat perdagangan. Perdagangan P2 ya. Okey, kita tengok yang tadi 9P1K tadi, perdagangan adalah P2. Okey, contoh pembinaan pelabuhan intraport. Okey, ini contoh. Kemudian huraian. Kedudukannya yang strategik. Okey, jadi di sini anak-anak sudah mendapat 3 markah. Baik, sekarang kita sambung ya, sebab untuk mendapat markah 6. Lokasi yang dipilih kerana terletak di laluan perdagangan utama. Okey, di situ dapat lagi 1 markah sebab ini ayat huraian. Iaitu dari barat ke timur dan kawasan laut yang dalam. Okey, kawasan laut yang dalam dapat lagi 1 markah. Bagi memudahkan kapal berlabuh. Baik, PTP juga mampu bersaing dengan pelabuhan yang ada di Singapura. Okey, bersaing di situ nilai. Ayat yang sama ada nilai dan ayat yang sama juga ayat huraian. Okey, dapat lagi 1 markah. Kemudian kita sambung ya. Dan peluang memacu ekonomi negara kerana negara tidak perlu lagi mengeksport barangan melalui pelabuhan Singapura. Baik, di situ kita tengok ya, dapat memacu ekonomi pun nilai. Jadi di sini ada nilai dan juga ayat huraian. Jadi anak-anak kita tengok ya, kita dapat berapa markah di sini? Perdagangan 1 markah. Intraport 1 markah, strategi 1 markah, perdagangan utama 1 markah, laut dalam 1 markah, bersaing 1 markah dan yang terakhir adalah memacu ekonomi. Baik, jadi sini kita tengok anak-anak, markah yang diperuntukkan adalah 6. Jadi anak-anak dapat markah penuh lah ya, sebab skrip ini adalah markahnya 7 markah. Baik, sebagai rumusan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat belajar bahawa soalan dan jawapan sejarah perlu ada 3 tema. Iaitu tema yang pertama, tema ekonomi, tema kedua adalah politik, tema ketiga adalah sosial. Kemudian menjawab soalan kebat ada perlu dinyatakan isi penting. Baik, isi penting yang cikgu telah pun kongsi sebentar tadi adalah 9. Okey, 9P dan 1K. Jadi cikgu harap anak-anak dapat aplikasikan 9P 1K ini untuk menjawab soalan kebat. Baik, seterusnya arah soalan dalam setiap soalan peperiksaan sama ada tingkatan 1, tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 ada 4, iaitu aras PICC, iaitu aras pengetahuan, iktibar, cadangan dan juga cabaran. Kemudian yang terakhir adalah teknik menjawab yang mudah mengikut teknik menjawab iCun. Okey, formula teknik iCun ini cikgu telah pun praktikan sekian lama ya dengan anak-anak pelajar. Jadi boleh anak-anak pelajar menggunakannya ya setiap kali menjawab soalan peperiksaan sejarah ya, terutama bahagian B soalan suktu dan juga bahagian C soalan esei. Untuk meningkatkan kemahiran menjawab soalan kebat, semua murid ya dan juga cikgu boleh mendapatkan bahan latihan dan rujukan melalui channel cikgu ya, iaitu channel iCun. Sekian, terima kasih.